Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sebentar. Tidak pernah lagi kita lihat siapa pun di antara manusia ni yang boleh hidup tak mati. Semuanya akan tiba masa, walaupun dia nampak panjang umur 100 tahun ke 150 tahun, tapi tetap waktu akan datang dia, satu waktu akan datang dia akan mati. Satu pakcik tu, dia orang Kelang, dia di umur dia dekat 150 tahun. Dia cakap dengan saya tak mati-mati lagi. Aku mau mati je. Dia tak mati-mati. Dan lepas tu dia dah mati dah. Waktu Masjid India, dia kadang nampak jin. Dia kata dekat Nizamuddin tu, jin tu sujud, badan dia kat luar, besar. Dia cakap saya tak mati-mati. Ada satu pakcik, dia kata saya dulu selalu doa panjang umur, murah rezeki. Sekarang ni panjang betul umur saya nak mati ya. Sekarang satu waktu muda, waktu orang nak kita kuat, kita nak hidup lama. Tapi bila dah lama hidup, kita tak nak hidup lah. Dah bosan, kita nak mati. Macam Hanzalah ni, dia nak hidup. Tapi kalau dia dah jadi kaput, kan, orang pun kena angkat dia, dia susahkan cucu dia. Bila lagi cucu dia cakap menyusah je orang tu. Mati lebih baik. Bila dia dengar tu dia cakap mati lebih baik. Jadi kalau manusia ni fikir betul-betul keadaan ini, ambil iktibar dari bahawa aku juga akan mati dan aku tak patut cinta dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Jadi Allah SWT, antara manusia ni ada dua kumpulan lah. Satu yang nak dunia dan bersungguh berusaha untuk mendapatkannya. Satu lagi yang nak akhirat, bersungguh lah untuk mendapatkannya. Jadi Allah SWT mahu manusia ni bersungguh dapat kehidupan bahagia di akhirat. Kerana mereka yang nak dunia, macam Pendi ni kan, betul tak? Dan berusaha untuk mendapatkannya, mereka tu akhirnya jadi orang yang tak beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada alam akhirat, dan mereka tidak ada amal baik. Jadi mereka tu akan masuk neraka. Macam Sufyan dia nak dunia ke nak akhirat? Itu mulut kau lah. Ya, perbuatan kau apa dia? Nak dunia. Jadi kita tak boleh percaya apa yang dia cakap. Saya tanya dia nak dunia ke nak akhirat.
Dia cakap nak akhirat. Itu mulutnya, percakapannya. Tapi apa yang dia nak dalam hati dilihat dengan apa yang dia buat lah. Kan? Siapa pun macam tu dia nak dunia. Tapi bila ditanya kau nak apa? Macam Rasidi, kau nak apa? Nak akhirat lah. Betul atau tidak apa kita cakap tu, tengok apa kita buat. Kalau kita tanya Anzalah, kau nak dunia ke nak akhirat? Nak apa? Dia jawab nak akhirat. Tapi perbuatan dia nak apa? Kuat sikit. Nak dua-dua. Perbuatan kau nak dunia. Jadi manusia tu berbuat mengikut apa yang dia percaya. Jadi sebab itu Allah azab manusia atas perbuatan dia. Jadi perbuatan baik atau perbuatan tak baik. Manusia dimasukkan dalam syurga bila dia beriman dan beramal baik. Tak ada disebut masuk syurga orang beriman ni, tak. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Beriman, beramal soleh. Jadi yang sebenarnya amal soleh itulah. Jadi amal ni adalah yang sebenarnya tanda kita percaya akhirat atau kita tak. Kalau hidup dunia kerja je, bersungguh, bulan puasa ni pun tak tahu bulan puasa ke tidak. Tahu pasal Ramadan je, berniaga. Luput tarawih semua luput. Puasa je lah. Kalau puasa pun nak tahajud mana nak larat. Start masak daripada pagi sampailah menjelang raya. Pagi raya berniaga lagi sebab orang nak beli. Semayang raya pun lupa. Ada satu orang cakap, saya dulu berniaga, saya semayang raya pun saya ada di bazar ni. Saya tak ada nak semayang raya, sunat Yang saya penting duit. Lepas tu duit banyak, raya tidur. Nak tak larat lah. Ambil rehat lah, dah habis Ramadan, bulan cari duit. Pada sebahagian orang, iaitu orang yang strive kepada kehidupan dunia ni, berjuang. Mana strive ni berjuang. Macam Sufyan, Pendi, kan? Rashidi, Yazid, berjuang. Mereka tu risau duit. Dapat duit tak? Ni nak raya ni, nak kena beli baju raya, mana dapat duit tu? Macam tu lah fikir. Lepas tu nak bagi duit lagi ke anak buah. Kalau nak balik kampung, kena ada duit lagi. Jadi yang dirisau duit lah. Bulan puasa ni orang risau duit lebih dari bulan-bulan lain. Sebab dalam bulan puasa ni ada hari raya, kena ada kuih raya pula. Masak lemang, masak rendang. Nak kena bagi duit. Itu yang dia bekerja sesungguh. Biar anak-anak tak kata baju raya abang, mana nak kata tahun ni tak boleh, ayah tak ada duit, tak sedia nak. Jadi untuk supaya tak sedia nak cakap tak ada duit, anak-anak orang semua baju raya baru, anak Rashidi tak ada.
Tentulah Rashidi, isteri dia rasa malangnya aku berkahwin dengan Rashidi. Raya demi raya, baju raya sikit tu pun tak boleh beli. Jadi keluarlah lagu-lagu raya. Miskin kaya bergembira. Mana ada miskin kaya bergembira? Asal. Lagu tu tak betul. Miskin kaya bergembira. Yang bergembira bukan miskin. Yang bergembira orang kaya. Banyak tetamu datang rumah dia, ada orang pergi rumah orang miskin. Nak makan apa? Ketupat tak ada, rendang tak ada. Kita tak pernah pergi rumah Sufian yang nak dunia tu. Pak, saya rasa saya tak pernah dijemput lah. Saya pun tak berani nak pergi. Tak berani jemput. Tak ada, sebab dia tak jemput, jadi takkan berani kita nak pergi. Sebab apa? Kita tahulah memang tak ada. Ada kamu dijemput pergi hari raya. Yazid pun tak pernah jemput saya juga. Orang yang tak pernah jemput saya ni maknanya tak ada makanan kan. Saya jemput dia orang. Ada sekali bila ada perintah, saya jemput semua kamu. Kan? Lepas tu lama-lama amalan tu stop. Siapa nak datang. Tengok tak ada siapa datang. Semua balik kampung. Sebab masa saya jemput raya tu, dia orang semua tak balik kampung, kena raya rumah saya dulu. Bila saya jemput tu adalah makanan. Kalau tidak, mana dia nak jemput? Kan? Tapi sekarang dia nak balik kampung. Dia orang tak nak datang rumah Mesak. Tak segembira balik rumah lah. Kampung dan bapa, mak. Ini nak jumpa Mesak. Tak payah. Cabut. Sebelum raya lagi. Cabut balik. Tak ada siapa datang. Itu menunjukkan yang dia datang selamanya tak ikhlas. Dia orang saja segan dengan saya. Saya jemput dia datang. Tidak, dia tak datang. Sebab yang sebenar dia nak balik kampung sebelum raya ke kampung. Tak ada nak tunggu. Macam Muharis kan. Dia beria-ia nak balik sebelum raya. Ini Amir Sab jemput ni, Allah. Susah aku kan. Jemput makan pun dia tak nak. Jemput raya. Datang salam. Datang salam betul. Lepas tu datang bila Amir Sab nak jemput. Puan Lina pula, kita mau kemas dulu rumah. Takkan pukul 7 nak datang. 8 nak datang. Datang pukul 11, 12. Macam tu lah. Jadi kerana menyusahkan orang, saya tak jemput lagi lah. Sebab mereka rasa tak patut memuliakan Amir Sab lebih daripada mak bapak. Mak bapak kena didulukan. Sebenarnya itu salah. Naib Nabi itu kena didulukan. Lebih dari semua orang sebenarnya. Samad memang tak datang lah, dia kat Melaka kan. Dia dengan dunia dia, dengan raya dia, dengan anak-anak dia berbaju raya ke sana kemari. Dia tak ada dalam kumpulan datang raya tu kan. Dia tak ada sini kan. Ada dia? Masa kita ajak-ajak datang raya tu, dia tak ada. Dia baru je dia. Dia ada tak? Kadang-kadang dia ada. Mana ada? Dia duduk Melaka. Mana dia datang? Jadi ramai yang datang. Ada satu kali dengan isteri lagi semua datang. Sekali. Penuh. Mananya rumah saya tu besar lah untuk dapat menampung tetamu kan. Jadi malas nak ajak orang yang tak ikhlas ni. Jadi amalan tu dibentikan. Tuan-tuan bapa sekalian, orang semua fikir hari raya ni fikir duit. Dia bulan fikir duit. Saya walaupun tak fikir duit, duit ada. Dulu lagi. Sentiasa banyak duit. Heran dia. Kan? Dulu saya sebut tu 10 tahun dulu tu. Yang kamu datang. Bukan baru tahun ni. 15 tahun dulu. Ya. Baru-baru ni je saya tak ajak kamu datang.
Jadi saya tu orang ada duit. Saya tak ada duit, Allah bagi saya duit. Bukan saya kerja kuat tak. Bukan saya bulan puasa ni beria pergi jual bazar Ramadan sebab nak duit. Saya tak perlu kerja keras macam tu. Sebab saya percaya Allah bagi duit. Allah bagilah saya duit. Rashidi dia tak percaya Allah bagi duit. Kerja bagi duit. Jadi untuk Rashidi nak duit kena kerja. Allah tak nak bagi dia duit. Macam mana Allah nak bagi dia duit? Dia percaya Allah bagi duit pun tak. Macam Samad. Dia tak percaya Allah bagi duit. Takkan Allah nak bagi dia duit? Satu orang tak percaya dia bagi duit. Mana dia nak bagi duit kan? Orang pun tak nak. Jadi Allah tak nak bagi duit kat kita sebab kita tak percaya. Percaya tu apa? Dalam hati kita, bukan tahu. Macam Hanzalah, dia tahu Allah bagi duit, tapi percaya tak? Percaya dia apa bagi duit? Yang kau percaya, siapa bagi duit? Panda. Panda main kerja. Yang Sufian, siapa bagi duit? Company dia. Tak ada yang percaya Allah bagi duit. Samad, UCSI, Rashidi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bercakap, aku bertindak kepada hamba-Ku mengikut sangkaan dia. Very simple. Aku bertindak terhadap hamba-Ku mengikut yakin dia lah terhadap aku. Dia tak percaya aku bagi duit, aku tak nak bagi dia duit. So dia kerja. Benda yang sama aku nak bagi kat dia, takkan aku bagi senang. Aku bagi dia susah. Lepas tu bila dah susah, dia dapat duit, dia tak percayalah Allah bagi duit. Jadi bagi mereka yang tak percaya Allah bagi duit, Allah buat dia susah. Makin terjerumus dalam kerosakan. Sebab telah menghina Allah. Allah yang bagi duit, percaya kerja bagi duit. Allah yang bagi makan, kerja bagi makan. Jadi bila kita percaya selain Allah bagi makan, selain Allah bagi minum, kita mempersekutukan tau Allah dengan kerja kita. Jadi bila kita mempersekutu, Allah tak suka kita. Sangat tak suka, murka lah. Aku jadikan kamu, kata Allah, bukan nak mempersekutukan aku. Macam Azri mempersekutukan Allah dengan kebun dia, dengan kerja dia. Allah tak gembira. Allah gembira. Satu isteri nak dikahwin, nak dimadukan pun tak gembira. Isteri yang dia tak ada buat suami dia, bukan dia cipta suami dia, kan? Pun bila suami kata saya nak kahwin dua, tak nak, ceraikan aku. Macam mana boleh Allah yang ciptakan kita, pelihara kita, bagi makan semua, yang satu lagi tak bagi makan, tak pelihara kita, kita samakan dia dengan Allah? Agak-agak Allah boleh terima ke? Boleh terima tak? Macam Samad, boleh terima tak? Yang isteri dia bersetubuh dengan lelaki lain. Bila dia duduk sini, isteri dia kat Melaka berzina dengan orang lain. Samad terima tak? Kenapa tak terima? Menduakan. Jadi kalau orang mempersekutukan Allah tu, nama menduakan lah. Kita tak mau bini kita mempersekutukan dia, kita buat dia pun tidak. Hanya kalimah nikah. Aku nikahkan kau, kita kata saya menerima nikahnya, bla 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 bla. Dengan itu kita kata dia milik aku, kau tak boleh bersetubuh dengan orang lain. Mengaku je. Kalau kau bersetubuh dengan orang lain, aku pisang kau. Sebab kau telah mempersekutukan aku dengan lelaki lain. Betul tak? Jadi kita dengan Allah, kita boleh mempersekutukan dia. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi kenapa kita mempersekutukan dia? Cakap tak boleh. Kenapa engkau mempersekutukan Allah dengan kerja UCSI?
Bila aku tanya siapa bagi duit, kau kata UCSI. Ayolah, dalam hati kau lah tu kau cakap kau. Sebab aku tak mahu kau cakap dekat mulut. Pandai menjawab je. Siapa yang beri duit kamu? Aku tanya Sufian, dia kata apa? Wow Shop. Wow Shop. Iaitu company dia. Bila kita kata Wow Shop bagi duit, mana kita mempersekutukan Allah dengan tempat kita kerja lah. Itu Allah tak gembira. Allah murka. Bukan murka sikitnya. Bila kita kata lalamu bagi duit, macam mana kita nak tukarkan yakin? Dengan banyak baca buku, dengan banyak kuliah dah banyak kali nak dengar Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi duit, Allah apa saja yang kita nak, tak ada siapa boleh bagi. Apa kau nak Samad sekarang? Duit. Siapa boleh bagi? Lagi apa kau nak? Kereta. Siapa boleh bagi? Kenapa kau dah bagi kereta tu kat aku? Korban. Jadi tanya Rashidi, apa kau nak sekarang? Banyaklah. Tak, bagi tahu satu lah. Rumah. Kereta. Kahwin lagi satu. Okey. Untuk semua tu siapa boleh bagi? Allah. Jadi untuk semua yang dia nak tu Allah bagi, tapi dia percaya ke Allah bagi? Dia kata duit bagi. Percaya duit bagi. Duit siapa bagi? Kerja bagi. Jadi semua syirik atas syirik atas syirik atas syirik. Mempersekutukan Allah. Kehidupan tenggelam dalam kesyirikan. Yang inilah Allah SWT mau kita kerja supaya syirik ni hilang. Kerja apa yang Allah bagi supaya syirik hilang? Kita korbankan harta diri, keinginan kita semua untuk dunia ni, untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Untuk mengajak manusia mengucapkan kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW. Untuk mengajak manusia buat kerja ni, mengajak manusia kepada kebaikan supaya apa? Kita ajak dia buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan supaya dia bercakap, mendengar berulang kali tentang kalimah yang benar. Jadi berulang kali itulah perbuatan yang Allah SWT mahu kita buat, supaya dengan berulang kali ni kita cakap dan dengar dengan korban harta diri kita untuk kerja tu, untuk jumpa manusia di kampung kita atau bandar, kampung taman kita, bandar negeri negara sedunia. Maka tiap-tiap hari, sama ada kita di tempatan kita atau kita keluar di jalan Allah, kita akan sering bercakap. Hari-hari kita tak ada cuti cakap kalimah ni. Sehingga Allah suka. Kalimah tu kena dicakap cara Muhammad SAW, dengan niat Allah suka, sehingga Allah suka. Bila Allah suka, Allah masuk dalam kalimat. Bila Allah suka, mana Allah duga kita buat juga. Allah buat kita susah, kita buat juga. Allah bagi kita duit tak ada, kita buat juga. Allah dah tengok lah, dia ni betul-betul buat, betul-betul untuk suka kamu. Aku dah duga dia macam-macam, dia tetap buat juga. Sampai tahap Allah suka, Allah masuk dalam kalimah tu. Itulah namanya bila masuk, iman datang. Bila iman tu sampai tahap yang Allah mahu, dia namanya amal dia jadi baik, dan dia dinamakan beriman beramal saleh. Beriman dan beramal yang baik. Maka orang yang mencapai tahap ini, baginya boleh masuk syurga, selamat dari neraka. Itulah orang yang berjaya. Jadi bercakap ulang-ulang kali ini perkara yang Allah SWT tunjuk kat kita. Macam mana kita boleh ubah kepercayaan dan pahaman kita. Surah Fatihah
Allah bagi tahu dalam Quran, the 7 repeated verses. 7 ayat yang berulang-ulang kali. Maksudnya yang Allah perintah untuk kita baca berulang-ulang kali kan dalam sembahyang. 7 repeated verses. Jadi kalimah iman ni, kalimah la ilaha illallah ni, Muhammad Rasulullah ni, kita kena bercakap berulang-ulang kali. Bagaimana kita nak bercakap berulang-ulang kali dan dengar berulang kali? Kita kena buat gas, buat jaulah, buat amalan ziarah rumah ke rumah, orang ke orang, lorong ke lorong, bandar ke bandar, pekan ke pekan, negeri ke negeri, negara ke negara. Jadi seumur hidup kita paling kurang sekali, maknanya setelah kita buat kerja tempatan, setelah kita buat usaha di bandar, di negara, di negeri, baru kita buat usaha di seluruh dunia. Jadi dalam seumur hidup kita paling kurang sekali kita bagi 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan untuk pergi jauh punya negara. Bukan awal-awal buat kerja, tak. Awal-awal buat kerja kena buat kerja tempatan. Berbeza dengan tabligh. Bertabligh mula-mula lagi keluar 4 bulan. Pergi India, Pakistan. Tujuan tabligh baiki diri. Kita punya bukan tujuan keluar untuk baiki diri. Kita punya usaha agama ni, yang usaha Nabi, tujuan keluar ni untuk buat kerja. Tentulah orang yang boleh buat kerja aja yang dihantar. Yang tak boleh buat kerja, macam mana nak dihantar? Tabligh yang tak buat kerja dihantar di India, tak buat kerja juga. Balik tak buat kerja, mana-mana pergi pun tak buat kerja. Mereka tak buat gas pergi ke rumah, tak ajak orang kafir mengucap kalimah, tak ajak orang Islam yang telah mengucap supaya buat kerja dakwah. Jadi kerja tabligh mula-mula keluar 4 bulan supaya baiki diri, lepas tu pergi negara jauh. Jadi pahaman ni salah. Cara kerja terbalik. Mula-mula kena buat kerja tempatan. Siapa yang layak keluar 40 hari? Orang yang dah 4 bulan paling kurang buat kerja tempatan tau. 4 bulan tak berhenti. Cuti mati aja 4 bulan. Orang ni layak pergi 40 hari, 20 hari, 60 hari untuk negeri dia dan di kawasan negara jiran dia. Yang tak jauh sangat lah. Maksudnya macam kalau kita orang Cina, tak payahlah pergi negara jiran. Dalam Cina pun dah macam besar negeri. Maknanya bahagian-bahagian Cina 40 hari, 60 hari dalam setahun. Satu kali dah lama kita buat usaha, bagi 6 bulan, bagi 4 bulan. Pergi daripada Malaysia pergi Amerika. Macam bila orang Amerika dia pergi Amerika, baru dia bukan ailio keluar. Sebab dia dah lama buat usaha. 40 hari dah banyak kali dah, gas hari-hari. Bila pergi Amerika, pergi Europe, bukan ailio keluar dekat mulut dia, nak dunia. Dia air mata keluar. Kesian. Itu Maulana Omar bagi tahu. Jangan kita pergi negara jauh, ailio keluar, nak dunia. Balik keluar Amerika, nak dunia tambah. Salah tu. Sebab apa jadi begitu? Sebab kita hantar orang yang tak buat kerja. Orang yang tak buat kerja tempatan, orang yang tak buat kerja di bandar, orang yang tak buat kerja di negeri, semua tak buat. Last, sebab dah keluar 4 bulan India, Pakistan, boleh pergi negara jauh. Kita bukan baru mau buat orang hantar 4 bulan pergi India, Pakistan, baru pergi negara jauh. India, Pakistan tu ada apa? Kerja tu yang penting. Jadi satu orang yang buat kerja tempatan, bandar, negara bertahun-tahun, tentulah iman dia kuat lah, dengan syarat. Tentu insyaAllah. Kalau dia tak ikhlas, Allah akan buat dia ikhlas. Sebab tak ada cuti, Allah akan dorong dia, Allah akan pimpin dia. Tak mungkin Allah tak pimpin dia, korban harta diri. Dia tak ikhlas, dia sendiri tahu dia akan rugi. Tak ikhlas, Allah akan buat dia ikhlas. Sebab apa? Istiqamah tu membuatkan manusia tu terdorong kepada melakukan semua benda untuk Allah saja, bukan untuk orang lain. Sebab kerja tu susah, tak dapat dunia. Untuk apa dia nak istiqamah buat semua benda tu? Jadi bila dia dah ikhlas, iman dia kuat,
Baru dia pergi 4 bulan, 6 bulan. Kalau dia nak pergi banyak kali boleh juga. Tapi tentu air mata dia keluar. Pergi orang Amerika pun tengok, oh, ini agama betul. Sekarang tak ada kesan sebab yang hantar yang baru keluar 4 bulan IPB. Macam dah keluar 4 bulan IPB tu iman dah kuat. Sehingga air mata keluar, bukan air liur keluar. Jadi satu orang akan dapat iman yang kuat bila dia buat kerja tempatan, kerja di bandar, di negara, di negeri. Bertahun-tahun. Macam Sufian, kita boleh hantar dia pergi Amerika ni, Sufian. Pergi keluar 3 hari pun tak nak. Takkan dia dah keluar. Yang dah buat kerja tempatan, istiqamah 4 bulan tu, dia ada iman juga nak pergi 40 hari negeri. Macam Sufian, mana dia ada istiqamah kerja tempatan. Bila dia gas, dia tak datang bayan sini. Dia telefon. Mana kamu? Dia join. Orang tu baru habis. Orang tu dah lama gas. Bila orang tu dah sampai 10 minit baru balik. Dia pun balik. Ini penipunya orang. Tak boleh dihantar dia ni. 40 hari tak boleh dihantar, 20 hari tak boleh dihantar. Untuk apa hantar dia? Penipunya orang. Kita kata gas 40 minit, dia gas 10 minit. 5 bulan, berapa tahun dia buat macam tu? Betul tak? Sekarang dia buat berapa minit? Berapa lama kau buat 45 minit ni? Sejak berapa lama, Sufian? 2 tahun. Berapa? 2 tahun. Mana dia 2 tahun? Saya masih ingat lagi, baru lagi. Masa kau dekat COVID ni aja kau dah buat, kau jangan menipu. Berapa Samad? Berapa lama dia dah buat? 2 tahun? COVID setahun. Masa COVID ni aja dia buat. Sebelum mana ada? Penipu. Dia memang tak boleh percaya, penipu. Semayang pun tak betul. Nak hantar dia pergi 40 hari. Sebab iman tak ada. Kita boleh agak lah. Nak negara jauh, lagilah tak boleh. Dia pergi Amerika, air liur keluar. Daripada keluar 4 bulan, dia tinggal sana. Tak, dia tinggal sana. Macam ada orang Kelantan, dia hantar jemaah pergi Australia, dia terus kahwin sana, duduk sana. Dia keluar tabligh. Itu berlaku. Mereka nak ikut tabligh, senang nak pergi mana-mana. Sampai sana dia duduk, buat kerja sembelih kambing, kahwin dengan orang sana. Sampai hari ni tak balik lagi. Jadi elders, dia tahu orang Malaysia, dia tak benar orang Malaysia pergi lagi. Orang Malaysia tak ikut peraturan hantar orang. Kena hantar orang lama-lama, bukannya orang baru-baru. Lama-lama pun tak ada lama sangat. Iman pun tak kuat. Sebenarnya bukan hantar orang lama, orang hantar iman kuat. Yang buat kerja tempatan, tak ada cuti. Mati je cuti. Macam tu. Hari ni tak buat kerja tempatan, keluar 3 hari sekali-sekala, negara jauh. Ada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mau kita ni jangan cinta dunia. Jangan nak dunia. Jangan terlolong-lolong nak dunia. Jangan mata kita melihat dunia orang kafir yang dunia yang Allah bagi pada orang kafir. Sufian hari-hari tengok dunia, ingin dunia. Cinta dunia lah. Jadi bila cinta dunia, tentu kita tak cinta akhirat, dan tentu sekali kita tak akan beriman beramal soleh. Tentu sekali. Jadi Allah mau kita cinta Allah. Mau kita cinta, mau akhirat. Kita mau kehidupan akhirat tu yang lebih baik, bukan dunia. Dunia ni tak berapa lama pun hidup, mati juga. Sebenarnya bagi tahu dia 150 tahun dia nak mati. Dia sendiri bagi tahu tak ada guna duduk dalam dunia ni 150 tahun. Sekarang kita nak dunia ni sebab kita muda lagi, macam-macam boleh buat. Bila tiba satu waktu kita kata, dia kata tak nak lagi dah, saya lama sangat, salah saya. Tak habis-habis berdoa, murah rezeki panjang umur, murah rezeki panjang umur. Saya masih ingat lagi orang tu.
Saya buat gas di Ceras. Ceras saya. Bukan saya cakap main-main ya. Saya dah tak nak duduk dunia lagi. Jadi tuan-tuan yang boleh, sama ada kita nak atau tidak, kita akan terpaksa tinggalkan dunia. Baiklah kita jangan suka nak hidup dunia ni. Suka hidup akhirat. Untuk akhirat ni dia tak tengok benda, harta benda semua tak ada guna. Di akhirat nanti harta benda sebanyak dunia 2 kali ganda, tak ada faedah. Siapa yang ada harta dunia sebanyak dunia 2 kali ganda ni? Samad ada? Hanzalah ada? Dan tu kalau banyak itu pun tak ada, takkan boleh selamat dari azab Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT bagi tahu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Saya dulu masa kecil lagi, bapak saya cakap, kita nak dunia. Saya kata tak, kita nak akhirat. Kita nak dunia, kata bapak saya. Dunia nak juga. Saya kata tak. Sampai dia marah, saya kejar saya. Saya terpaksa lari daripada dia, saya kena pukul. Macam mana Ibrahim AS cakap dengan bapak dia, bapak, dia jangan sembah berhala, dia tak ada bagi faedah. Bapak dia pun panas. Kau kalau tak berhenti nak ajak aku akan halau kau. Macam itulah, lebih kurang lah. Hanya bapak saya tak adalah penyembah berhala. Tapi lebih kurang juga. Macam mana nak terjadi pada Ibrahim, macam itulah terjadi pada saya. Ini bukan benda kecil. Budak kecil tak ada cakap macam ni tuan. Melainkan dia budak yang dipilih. Kalau bukan dipilih nak jadi Nabi ini, tak ada aku berkelakuan macam tu. Ada Sufyan berkelakuan macam tu. Sekarang pun dia kalau orang kata kita nak dunia, memang betul. Bukan masa dia kecil. Samad pun cakap nak dunia. Jadi Allah SWT bagi tahu kita jangan nak dunia dan jangan jadi pencinta dunia. Jangan terlolong-lolong nak dunia ni. Sebenarnya asas kepada segala keburukan, asas kepada segala kebatilan adalah cinta kepada kehidupan dunia dan membelakangkan akhirat. Dan asas kepada kebaikan ialah takwa, takut pada Allah, mau kehidupan akhirat yang baik dan cemerlang. Untuk perkara itu kita kena bagi masa kat dunia ni. Bukan untuk kerja banyak cari duit. Cari duit ni ala kadar aja yang boleh. Bukan beria sangat. Kalau boleh part time aja. Ni tak nak full time. Orang suruh part time, nak full time. Orang dah banyak kat dunia ni full time. Tak ada seorang pun berjaya dapat dunia. Kita hari ni kalau part time pun, kalau Allah nak bagi kita dunia, mesti baginya. Tapi kita tak percaya. Kita kata mesti mau full time. Mesti mau kerja pagi sampai malam 12 jam. 7 pagi sampai 12 jam lalalmu atau Grab dapat 6,000 kata sekali Hanzalah. Jadi orang yang pergi kerja Grab 6 pagi 12 malam tu kurus kering sangat. Kalau tak setengah mati, tengah berjalan collect pengsan. Allah SWT mau kita buat kerja dunia ni berpada. Jangan terlampau gairah. Dia bukan maksud. Dia bukan matlamat. Matlamat kita Allah. Maksud kita Allah, kekasih kita Allah. Kita kena tumpukan kepada membuat usaha untuk kehidupan akhirat yang berjaya. Tapi tentu sekali bila kita dapat kehidupan akhirat yang berjaya, tentu sekali Allah akan buat kehidupan dunia kita juga kehidupan yang berjaya. Tak ada Allah nak buat bagi, walaupun kita nak kehidupan akhirat kita baik, namun dunia kita juga dapat baik. Allah yang sama juga yang nak bagi akhirat baik itu, bukan Allah Tuhan lain pula yang nak bagi dunia baik. Dan kalau Allah sudah tentukan kita orang syurga, kat dunia ni takkan Allah bagi bala, takkan Allah bagi musibah, takkan Allah bagi susah. Kekasih dia mana boleh dia. Dia bukan ada Tuhan lain. Sebab itu dalam Fatihah Allah bagi tahu, dia Tuhan yang berkuasa seluruh alam, dia juga Tuhan yang berkuasa pada hari akhirat. Jadi kita kena tidak rugi, kita mau buat usaha memperbaiki akhirat. Nanti kita ingat dunia kita hilang, tak ada, kita tak boleh lupa dunia. Dunia mau nak juga. Misalnya orang cakap semua, kita nak akhirat tapi dunia nak juga. Itu tak boleh. Kita nak akhirat dunia, kita cakap kita nak akhirat, full stop. Kau tahu tak Samad?
Kau tahu tak tu? Muka macam muka orang bodoh je, nampak macam tak faham je. Tapi tak tahulah kamu, saya dah cakap berulang kali lagi. Saya pun bukan boleh bagi kamu faham. Kamu sendirilah. Rasa betul kamu buatlah. Kalau salah kamu kena tinggal. Kalau kamu kata tak, dunia nak juga. Sana kita boleh ikut Amir Sab. Kita nak akhirat. Dunia nak juga tak ada. Kita nak akhirat, nak Allah je. Ini tak. Saya dulu lagi kata nak akhirat ni. Waktu saya kecil, umur 12-14 tahun kan. Ini boleh macam mana Ibrahim AS suruh bapa dia menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Kecil lagi dia tu. Jadi semua orang yang Allah tentukan jadi nabi, jadi naib-nabi ni, dari kecil lagi Allah pelihara dia. Bukan dah tua pun dapat. Kalau satu orang tu daripada kecil dia penyangga, umur 40 tahun masih lagi penyangga, tak mungkin dia tu naib nabi. Takkan jadi punya. Kalau dia tu dah naib nabi daripada kecil lagi, tak ada berzina dengan orangnya. Kalau dari kecil lagi berzina, mencuri, tak. Itu tak. Jadi pengikut bolehlah. Jadi nabi tak. Jadi naib nabi tidak lagi. Mesti orang yang jadi naib nabi dari kecil lagi, Allah pastikan dia berada atas jalan yang betul. Tak dah ditentukan untuk dijadikan macam Rasidi. Boleh jadi naib nabi ni. Boleh. Memang nabi tak boleh lah zaman ni. Naib nabi boleh? Tak boleh. Jadi ikut aja lah. Jangan cuba nak jadi naib nabi pula. Ikut je lah. Kau berapa orang nak naib nabi nak dijadikan? Seorang aja. Janganlah cuba pula nak jadi naib nabi. Okey ya, gas.